Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat kepimpinan yang diperlukan untuk abad 21 ya. Kali ini yang terakhirlah, yang ke-21 ya. Walaupun saya katakan untuk abad 21, sebenarnya ini berlaku untuk abad-abad yang seterusnya lah ya, sebab dia berdasarkan Quran dan hadis ya. Yang akhir ni adalah seorang pemimpin itu perlu mampu menaikkan semangat dan menjadi sumber inspirasi kepada pengikut-pengikut dia lah kan. Kalau pemimpin itu tak boleh nak gerak tak ada semangat, orang pun tak semangat jugalah kan. Obvious kan, sangat obvious ya. Jadi kita tengok ya, Rasulullah SAW ni orang yang paling di antara orang yang paling menaikkan semangat ni, hebatlah kan. Menyuntikkan semangat, menjadi sumber inspirasi ni memang itulah di antara sifat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kan. Dalam surah Al-Anfal ayat 65 kan, Allah berfirman, yang maksudnya, wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman itu untuk berperang kan. Jika ada di antara kamu 20 yang sabar, niscaya mereka dapat menewaskan 200 orang kan. Jadi tengok, kobarkan ya, perintah Allah ni mengkobarkan semangat ya, kobarkan semangat orang beriman ya. Kalau tak boleh nak kobarkan, tak boleh lah kan, tak jadilah kan. Tapi itu dia kan, boleh kobarkan semangat, sampaikan kalau 1 lawan 10 pun boleh lagi lah kan. Jadi semangat yang tinggi ni menyebabkan orang Islam pada tahun 2 Hijrah ni tanpa ada training yang sesuai, tanpa ada senjata yang lengkap kan, mereka hanya 313 orang lawan 1,000 orang tentera Mekah yang ada pengalaman, yang ada senjata lengkap, lawan kan. Kalau tak ada semangat, tak boleh lawan kan. Akhirnya menang kan. Begitu juga dalam perang Khandaq kan, tahun 5 Hijrah tu kan, 3,000 orang lawan 10,000 orang kan. Dan akhirnya of course Islam menang lah kan. Jadi begitu juga ya, ketika menggali perang Khandaq tu ya, Rasulullah bersabda kan, gali-gali kena batu, keluar terpecah api kan. Rasulullah sebut apa tau? Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah pemimpin perintahnya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad ya kan. Jadi sabda Rasulullah ni pada tahun 5 Hijrah, ketika umat Islam terkepung kan, nak dikepung, dan dia berhadapan dengan tentera bersekutu. Belum pernah lagi Arab bersekutu untuk menyerang orang lah, kecuali inilah kan. Tapi dalam pada itu Rasulullah telah menyatakan Konstantinopel akan jatuh. Just imagine ya, sekarang ni kalau Byzantium ni kerajaan paling besar lah masa tu kan, yang besar sangat lah kan, akan jatuh kan, ibu kota dia akan jatuh kepada umat Islam kan. Jadi just imagine ya, satu bandar kecil, Madinah yang kecil, belum ada apa-apa lagi kuasa, Rasulullah telah membangkitkan semangat untuk merebut satu buah bandar yang moden, yang besar, yang kukuh, yang gagah, yang advance kan pada waktu itulah kan. Dan ini ucapan Rasulullah telah inspire kan, telah menaikkan semangat para sahabat. Jadi Muawiyah ketika dia menjadi khalifah, dia pun bercita-cita untuk merampas Konstantinopel. Dialah orang Islam, pemerintah Islam yang mula-mula membuat angkatan laut ya. Jadi dia telah buat angkatan laut yang besar dan juga angkatan darat yang besar, dan dia telah menaklukki banyak kawasan-kawasan Rom Byzantium kan, daripada dulu Mesir, Tunisia apa semua kan, Syam ya, Syria, dia sikit ambil dia kan. Dan dia telah menyerang Konstantinopel kan. Dan bersama dengan, dan dia itu dipimpin anak sendiri yang memimpin ya kan, itu Yazid Muawiyah bin Muawiyah telah mengetuai tentera itu, dan disertai oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari kan. Abu Al-Ansari ini, ingat tak masa Rasulullah hijrah tu ke Madinah, untuk Rasulullah berhenti di depan rumah dia, dan Rasulullah bermalam di rumah dia, lama jugalah kan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini pergilah perang, dia dah tua pada waktu tu kan. Dia dah tua dah, umur dah 80 tahun dah dia agaknya kan. Tapi dah tua sangat. Tapi dia ikut berperang ni, pasal inspire oleh Rasulullah kan. Jadi ketika dia sedang peperangan tu dia jatuh sakit.
Dan dia pun rasa dia tak boleh ya lagilah, tak panjang umur lah. Kemudian Yazid tanya dia kan, apa dia punya permintaan terakhir? Dia kata, kuburkan aku tu di kaki kota Konstantinopel. Macam tu sekali kan. Jadi Yazid pun perintahkan tentera dia, pergi serang sampai ke kaki kubu kota Konstantinopel, kuburkan dekat situ, undur baliklah. Akhirnya tak berjaya lah kan, tapi maknanya dah sampai dekat Konstantinopel, wilayah yang telah dia dapat diambil oleh Muawiyah, dah hampir tak jauh daripada Konstantinopel. Dan kemudian usaha ni kan diteruskan oleh Bayazid kan, bawah kerajaan Uthmaniyah kan. Jadi ucapan Rasulullah tadi yang masa perang Khandaq tu inspire sampai zaman Bayazid ni. Ini berlaku pada tahun 796 Hijrah kan. Lama lah kan, 700 tahun lebih ni masih lagi ucapan Rasulullah ni menjadi inspirasi kan kepada umat Islam. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih kan telah dapat menawan Konstantinopel pada tahun 824, lebih kurang 29 Mei tahun 1423 Masehi, tahun 1453 Masehi, selepas mengepung 57 hari kan, Muhammad Al-Fatih dapat menawannya lah kan. Kemudian apabila dia dapat tu, dia cari balik makam Abu Musa Al-Ansari tadi. Lama tau kan, 700 lebih tahun kan, 770 tahun lah kan, dia pergi cari makam Abu Ayyub Al-Ansari ni kan, dan buat masjid kat situ lah kan. Sekarang masjid tu masih lagi masih ada kat situ lagi. Dan sekarang ni kalau dekat Istanbul tu, Konstantinopel lah kan, menjadi tempat kalau orang Istanbul kahwin mesti pergi situ lah kan, mesti pergi situ. Dan masa zaman Uthmaniyah dulu, siapa akan menjadi raja, mesti ditabalkan ya. Upacara penabalan sultan adalah di kawasan masjid itulah kan. Jadi itu dia sumber inspirasi kan. Begitu juga bila Talut lawan Jalut ya, Talut lawan Jalut kan. Satu ayat Quran yang amat penting itu dalam peperangan itu kan. Perkataan kan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah kan. Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak kan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan kan. Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak. Dalam cerita itulah, cerita ketika Jalut lawan Talut lawan Jalut lah. Kalau orang putih lebih kata David lawan Goliath lah kan, lawan Goliath ya. Kita lebih kepada Talut lawan Jalut kan. Sebab masa itu Nabi Daud adalah salah seorang tentera kepada Talut kan, dan dia berjaya membunuh Jalut lah kan. Jadi perkataan berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dalam Quran ini telah menjadi sumber inspirasi kepada tentera-tentera Islam untuk berlawan kan, untuk mengalahkan tentera musuh ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.